أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita dapat berkat ini, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa ba'd. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama pada malam ni kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Tak silap saya kita sampai muka surat 295, rukun taubat. Sebelum ni kita telah baca berkenaan dengan syurga dan neraka, kemudian berkenaan dengan dosa besar dan dosa kecil. Dan seterusnya pengarang masukkan di sini satu bahagian daripada perkara yang berkaitan dengan menghapuskan dosa besar dan dosa kecil ni, ialah rukun taubat. Jadi mungkin setengah orang dia kata buku ni buku akidah, tapi kenapa dia cerita pasal taubat? Tak biasa pasal taubat ni cerita buku berkenaan dengan tasawuf ataupun akhlak. Tapi ini cara penulisan pengarang masing-masing. Setiap alim ulama tu dia ada kecenderungan dia masing-masing. Dia bukan sekadar nak cerita pasal syurga, neraka, dosa, pahala. Dia nak cerita juga macam mana nak menghapuskan dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita tak setuju dengan cara dia, buat buku lain. Itu ni cara pengarang masing-masing. Jadi sebab itu dia masukkan di sini rukun taubat. Walaupun bentuk penulisan dia tu masih lagi berlegar di sekitar perbahasan akidah. Rukun taubat. Adapun rukun taubat itu 3 perkara. Jika dosa itu tiada bergantung dengan anak Adam. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dikerjakan itu dengan ikhtiarnya. Dan yang kedua, menyesal atas perbuatan yang telah dikerjakan. Yang ketiga, jazam, yang putus, tiada kembali kepada seumpamanya sekali-kali. Jadi setelah kita baca berkenaan dengan dosa, dosa ada 2, kita dah bincang yang lepas, dosa besar, dosa kecil. Itu pembahagian secara umum. Sebelum itu juga kita dah sebut dosa ini setengah ulama membahagikan kepada dosa yang berpanjangan dengan dosa yang pendek. Az-zunubul muta'addiyah dengan zunubul qasirah. Dosa yang berpanjangan ni membawa maksud dosa yang orangnya mati tapi akaunnya masih belum tutup. Kita dah bincang apa jenis dosa macam tu. Zunub al-qasirah, dosa yang apabila mati tuannya, dosa pun habis. Jadi maknanya kita ni sedang jemaah sekalian, elaklah seboleh yang mungkin daripada melakukan jenis-jenis dosa, khususnya dosa yang berkaitan dengan al-muta'addiyah. Dosa yang kita mati tapi akaun tak tutup. Jadi kita dah bincang dalam perbincangan yang lepas. Saya tak berhajat nak mengulas perkara yang berkaitan ni. Kemudian kita dah sebut juga pembahagian yang ketiga, dosa ini ada juga ulama membahagikan kepada dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala dan dosa yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Ni sebab tu dia berkait dengan rukun taubat. Jadi kata pengarang, rukun taubat itu, jika dosa itu tiada bergantung dengan anak Adam, dia 3 perkara. Ini berkait dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Kerana 3 perkara ini, kalau kita nak dosa kita terhapus, makna kena lakukan. Kerana sebagaimana yang kita dah bincang sebelum ni, apakah hukum taubat? Hukum taubat itu wajib. Hukum bertaubat itu wajib. Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan dengan sebab taubat itu Tuhan akan mengampunkan, menghapuskan
kesalahan-kesalahan kamu dan akan memasukkan kamu dalam syurga. Maknanya ayat ini perintah. Makna perintah ini wajib. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut orang yang tidak bertaubat sebagai orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Mana-mana orang yang tidak bertaubat, maka orang itu adalah orang yang zalim. Sebab itu taubat ni hukumnya wajib. Ya, satu tuntutan syarak. Yang pertama, rukun daripada taubat ini jika berkait dengan dosa anak Adam, ya, meninggalkan dosa. Maknanya kita ni kena berhenti daripada melakukan dosa yang dinyatakan tadi. Dengan perkataan sebagai contoh, ya. Kalau berkait dengan hak Allah Ta'ala, contoh sembahyang. Kita bertaubat. Mana bertaubat macam mana? Mana dirikan sembahyang. Apa yang menunjukkan kita berhenti daripada dosa tadi? Makna mendirikan sembahyang dan dalam masa yang sama berusaha untuk membayar sembahyang ataupun amalan-amalan ibadat yang telah ditinggalkan. Yang kedua, perkataan mesti ada menyesal. Dan yang ketiga, mestilah azam yang putus dengan tidak mahu kembali daripada melakukan dosa itu. Sebagai ulama sebut perumpamaannya seumpama susu yang keluar daripada putingnya yang mustahil dapat masuk balik dalam puting. Seolah-olah keazaman macam tu, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Dan jika adalah dosa itu antaranya dan antara makhluk, ditambahkan pula dikembalikan mazlumnya hak yang dizalimi. Jadi kalau berkaitan dengan hak manusia, dia syarat dia mestilah dikembalikan hak orang yang dizalimi, atau minta dihalalkan daripadanya, ya? Atau minta halal. Sebab tu kalau dulu mungkin kita pernah ambil barang orang, mencuri barang orang, maknanya kalau kita jumpa tuan dia minta halal, atau tuan dia kita tak jumpa, waris dia pulangkan hak waris, ya. Jadi kadar dia ikutlah nilai. Kalau zaman dulu kita pernah curi seekor ayam kita curi, mungkin nilai ayam masa dulu RM5 je. Nilai ayam, ya. Apa tu kita sedarlah, dah mengaji dah ni, belajar bab taubat, kita belajar, ya, dosa tak ampun kalau selagi mana tidak minta halal. Jumpalah tuan dia, ya tak? Jumpa tuan dia, tuan dia kita mengakulah mati dah pak cik yang kita curi ayam tu. Jumpalah anak dia, saya zaman dulu pernah lah ambil ayam rumah ni, jadi saya nak minta halal lah. Nak kira bayar ke macam mana? Dia kalau kira bayar, kira nilai dia, ya. Mungkin dulu nilai RM5, sekarang mungkin nilai RM15. Jadi kita bayar selagi mana kadar itu yang munasabah pada uruf syarak. Dosa jenis macam ni. Tapi jika sekiranya dosa itu berkaitan dengan manusia yang jika sekiranya kita cerita boleh bawa mudarat, tak payah cerita. Tak payah cerita. Kita pernah berzina dengan isteri orang, wala'iyazbillah lah, contohlah. Jangan buat pengakuan pula. Jom cari suami dia. Pak Ji, saya pernah dulu zaman muda-muda dengan Mak Ji, saya cerita. Ini mudarat, kerana ini aib. Tak masa-masa dia tembak kita, dia tembak bini dia. Mudarat jenis macam ni kita taubat dengan Allah, walaupun dosa ini berkait dengan hak anak Adam. Patut-patut dosa yang berkait hak anak Adam minta halal lah. Tapi mana mungkin kita jumpa orang tu minta halal, saya berzina dulu, boleh gitu? Mana boleh. Tak. Ni kerana benda ni berkait dengan aib, berkait dengan perasaan manusia. Jadi syarak dalam bab ni dianggap darar. Maknanya kalau kita buat pengakuan yang macam ni membawa mudarat yang lebih besar, maka syarak kata irtikab akhafud dararain, hendaklah memilih kemudaratan yang lebih ringan. Ya, walaupun syarak kata kita mengaku, tapi kalau kita mengaku menyebabkan mudarat, berlaku pembunuhan dan seumpamanya, permusuhan yang berpanjangan, maka syarak kata adalah lebih dituntut untuk mendiamkan saja. Jenis ikut jenis kesalahan. Jangan mentang-mentang kita dah belajar ni minta halal, semua perkara kita cerita. Dia ada perkara-perkara yang tertentu yang tidak, ya, kita perlu minta halal. Yang penting taubat kepada Allah. Dan kita ketahui orang yang taubat itu jika kembali ia kepada dosa, itu pula tiada membidasakan taubat dahulu itu. Baik. Ni syarat kata pengarang, berlaku juga keadaan kalaulah seseorang itu bertaubat. Ini taubatlah kita, saya taubat dah ya Allah, tak naklah tinggal semayang. Ya, kita taubat betul-betul dengan Allah, Tuhan ampun dosa kita. Baik. Tiba-tiba entah macam mana kita manusia ni, ada masa iman kuat, ada masa iman lemah.
tiba-tiba kita lemah balik iman, tinggal balik semayang. Habis macam mana? Kira macam mana ni? Jadi kata pengarang, tidaklah membinasakan taubat yang dulu. Tidaklah, Tuhan tak kira lah. Tuhan kira yang baru lah pula. Nampak, ini kemurahan Allah Ta'ala. Walaupun kita baca dah syarat tadi, patutnya syarat taubat tadi menyesal, ya tak? Tapi Allah Ta'ala tahu manusia ni ada sifat lemah, manusia ni ada sifat lupa, manusia ni kadang-kala terikut dengan hawa nafsu. Ini satu kelonggaran syarat. Tapi maknanya syarat kita janganlah pula masa kita bercita-cita bertaubat tadi ada niat ni, aku tahun ni je, tahun depan mungkin jahat balik. Itu itu syarat tak terima. Ni sebab tu dia kata jazam. Kalau berlaku juga macam mana? Kalau berlaku juga, kata pengarang, Tuhan ampun juga dosa dulu. Dosa baru ni taubat lain. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Dan jika kembali ia dengan bersegera pada ketika itu sekalipun, tetapi hendaklah ia membahuri taubat pula. Jadi maknanya dia kena, walaupun dia buat sekejap silap tadi, dia kena memperbaharui taubat kepada Allah Ta'ala. Maka demikian diperbuat seperti ia menjadikan pada mengerjakan dosa itu seperti adat, maka dijadikan pula taubat itu adat. Dan jikalau di dalam sehari semalam itu 70 kali sekalipun, maka jangan engkau jadikan taubat itu lemah dengan sebab banyak mengerjakan maksiat. Jadi kata pengarang, kalaulah ditakdirkan ada jenis manusia ni maksiat ni dengan dia itu macam adat, ya, macam adat, dia memang tak boleh tinggal. Atau kemungkinan kerana lemah, dia ni time baik-baiklah, ya tak? Baiklah dia, tapi kerana mungkin pengaruh kawan-kawan jahat pula. Habis kira macam mana? Kata pengarang, kalau kita ni maksiat jadi adat, taubat pun kena jadikan adat. Maknanya kalau dah biasa buat maksiat, taubat tu dibiasakan juga. Walaupun mungkin kita nampak seolah-olah syarat taubat tu tak lengkap, ya tak? Tapi kata pengarang jangan pula. Begitu juga kata pengarang, janganlah kita jadikan bahawa kalau kita ni jenis banyak maksiat, kita lemah, tak payah taubat lah. Kalau macam ni baik tak payah taubat. Jangan, kata pengarang. Ya, tetap kita mengharapkan ampun Allah Ta'ala. Ya, kita mengakui kelemahan kita. Nanti kerana kita akan baca lepas nanti, ya, hak mengampun ini hak Allah Ta'ala. Sama ada, ya, seorang itu bertaubat atau tidak, itu hak Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu kata pengarang, walaupun seseorang itu banyak melakukan dosa, tak berhenti buat dosa, dosa yang sama, janganlah pula dia berputus asa dari taubat. Sebab itu disebut di pada sini, ya, dikalau dalam sehari semalam pun 70 kali sekalipun, maka jangan engkau jadikan taubat itu lemah dengan sebab banyak mengerjakan maksiat. Maknanya dalam sehari itu banyak sangat buat salah pada Allah. Jangan lemah, tetap kita taubat kepada Allah. Yang kita dah belajar sebelum ni, semudah-mudah taubat ialah istighfar. Semudah-mudah taubat. Yang terlalu banyak peluang dan kesempatan yang syarak ajar pada kita. Ya, sekurang-kurangnya selepas sembahyang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali kita baca istighfar. Ya, yang disebut dalam hadis, man istaghfarallah, setiap orang yang beristighfar kepada Allah fi duburi kulli salat, pada setiap lepas sembahyang, akan diampunkan dosanya biarpun sebanyak buih di lautan. Ini kita melazimkan istighfar lepas sembahyang. Kemudian dalam masa yang sama, dalam bacaan dalam sembahyang itu kita tambah dengan bacaan-bacaan yang mohon keampunan, khususnya selepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Ya, kita membaca wirid ataupun zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta, sampai habis. Ya, ya Allah, aku mohon ampun daripada dosa-dosa dulu-dulu yang aku buat dan dosa akan datang.
dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dosa yang aku lakukan terang-terang. Aku mohon keampunan ya Allah daripada dosa yang aku lakukan kerana sifat aku melampaui batas, dan mohon ampun daripada mana-mana dosa yang engkau ya Allah maha mengetahui. Bagusnya tu. Sebab tu sahabat bila dengar zikir yang dibaca oleh Rasulullah ni, wirid yang dibaca oleh Nabi sebelum salam ini, sahabat meriwayatkan mereka tak pernah tinggal. Jadi kita ni martabat dengan Rasulullah, dengan sahabat jauh sangat kita. Maka terlebih aula, terlebih afdal kita baca zikir. Mudah-mudahan dengan itu maknanya taubatlah kita tu. Ya. Kalau sehari 5 kali sembahyang kita baca zikir ini, ditambah dengan sembahyang sunat, mudah-mudahan kita tidak ada dosa. Ini satu, ya. Sebab tu kata pengarang, jangan lemah dalam kita ni lakukan taubat. Walaupun mungkin kita ni ada lagi maksiat yang kita belum berhenti, yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap-tiap taubat itu makbul, yakni diterima, selama belum lagi naik matahari kepada maghrib sebelah barat, dan belum lagi sampai kepada ghargharah, artinya tatkala roh sampai kepada hampir halqum. Jadi umumnya tidak ada tempoh masa bilakah tarikh tutup taubat, ya, umumnya tak ada. Yang ada hanya dua keadaan. Yang pertama, pada hari akhirat, menjelang hari akhirat. Salah satu tanda kedatangan hari kiamat ialah terbitnya matahari daripada sebelah barat, yang Nabi sebut, ya, dibuka pintu taubat hatta tatlu'a syams min maghribiha, hinggalah terbit matahari daripada sebelah barat. Pada saat itu tak ada taubat lagi, ya, tak ada taubat. Maknanya dengan perkataan kalau taubat banyak mana sekalipun tidak diterima oleh Allah. Itu di hari akhirat. Atau saat ketika mana nyawa dalam ghargharah, mana saat kematian, di penghujung nyawa pun taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala merakamkan kepada kita, Fir'aun telah bertaubat kepada Allah 3 kali saat dia nak mati, yang disebut di dalam surah Yunus. Fir'aun, sejahat-jahat makhluk yang mengaku Tuhan, saat nak mati bertaubat. Terima tak? Tak terima. Pasal apa tak terima? Kerana tarikh tutup. Ya tak? Dah tutup dah, saat nyawa dikerongkong. Yang disebut di dalam Al-Quranil Karim, hatta idza adrakahul gharaq, hinggalah Fir'aun ditimpa lemas ketika dia mengejar Musa alaihissalam dan Bani Israel. Fir'aun dan tenteranya, ya, karam. Laut yang terbelah bercantum semula, karam Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaq qala amant, maka berkatalah Fir'aun, amant, aku beriman. Di sini ulama tafsir kata Fir'aun taubat 3 kali. Kalimah pertama dia bertaubat dengan menyebut kalimah aman, aku beriman. Yang kedua, annahu la ilaha illa kama amanat bihi banu Israel. Kalimah yang kedua. Yang pertama dia kata aku beriman. Yang kedua kata Fir'aun, sesungguhnya tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Kalimah taubat yang kedua. Wa ana minal muslimin. Dan kata Fir'aun lagi, dan aku ini terdiri di kalangan orang Islam yang berserah diri kepada Allah. Jadi kata ulama yang mentafsirkan ayat ni, Fir'aun taubat di saat kematiannya 3 kali. Pertama, mengiktiraf keimanan. Yang kedua, mengakui tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan Bani Israel. Yang ketiga, mendakwa dirinya orang Islam. Terima tak? Tak terima. Yang Allah Ta'ala jawab dalam ayat berikutnya, al-an wa qad asaita min qab, sekarang ini yang barulah engkau nak bertaubat, wahal kata Allah wa qad asai, sebelumnya engkau telah melakukan maksiat. Ya. Sebab itu kita lihat dalam Al-Quranil Karim, ayat ini, ya, menjadi tanda kepada kita bahawa taubat di saat ghargharah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu dalam surah Yunus.
Di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa, ya, Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan taubat yang diterima dengan taubat yang tak diterima. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut, innamat taubatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna as-su' bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim faulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah kepada mana-mana orang yang melakukan kejahatan bijahalah, dengan sebab jahil. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, taubat yang Allah Ta'ala terima bagi mana-mana orang yang buat salah dengan sebab bijahalah, dengan sebab kejahilan, ya. Kemudian segera bertaubat, mereka itu golongan yang diterima taubat mereka oleh Allah Ta'ala. Baik. Dalam mentafsirkan ayat ni, ada setengah orang dia faham, dia kata kalau macam tu, kalau kita tahu benda salah, kita buat juga, Tuhan tak terima. Ni bukan macam tu. Abdullah Ibn Abbas dalam mentafsirkan ayat ni, kata Ibn Abbas, wa kullu asin jahil. Setiap orang yang buat dosa, martabat dia ialah martabat jahil. Maknanya apa dia? Kalau kita ni masih lagi buat dosa, kita ni dianggap sebagai bijahalah, orang yang melakukan kejahilan. Jadi maknanya, bukan makna ayat ni kalau kita tahu benda tu salah, kita buat juga, Tuhan tak terima. Bukan maksud macam tu. Cuma nak menunjukkan kepada kita bahawa kalau masih lagi kita buat dosa, menunjukkan bahawa unsur ataupun kejahilan itu masih ada dalam diri kita, ya. Dalam kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaysati taubatil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Ini ayat ini menjelaskan ayat surah Yunus. Kalau surah Yunus kisah Fir'aun, ayat ini Allah Ta'ala sebut, dan bukanlah taubat yang diterima bagi mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan, ya, tak diterima. Hatta idza hadara ahadahumul maut, hinggalah apabila tiba saat kematian, sakaratil maut, maka berkatalah dia, inni tubtul an, sesungguhnya aku ini, ya, telah bertaubat sekarang, kata Allah. Tak terima. Bila dah nak mati, ya, saat di penghujung nyawa baru kata aku nak bertaubat. Dan tidak juga diterima walalladzina yamutuna wa hum kuffar, tidak juga diterima taubat kepada mana-mana orang yang sudah mati dalam keadaan kekufuran. Sebab tu kita baca dalam Quran, sedang jemaah sekalian, banyak manusia, ya, taubat. Taubat bila? Dalam kubur. Taubat bila? Padang mahsyar. Terima tak? Tak terima oleh Allah. Kita baca dalam Quran, dalam surah Al-Mulk, ya, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, apalah kiranya, kembalikan kami ke dunia supaya kami dapat melakukan amalan yang saleh, sesungguhnya kami benar-benar yakin dengan hari akhirat. Ini kata-kata orang yang masuk dalam neraka, ya, Tuhan tak terima, ya, apabila seseorang itu telah mati dan, ya, nyawanya di penghujung baru bertaubat kepada Allah. Dan hendaklah kita ketahui bahawa orang yang mengerjakan dosa besar padahal mati ia tiada taubat daripada dosanya, maka adalah pekerjaannya itu diserahkan kepada Tuhannya, ya. Ini pegangan ahli sunnah. Pegangan ahli sunnah, mana-mana orang yang mati melakukan dosa besar, ya, dengan tidak taubat, kita tak tahu dia taubat, maka diserahkan kepada Allah. Maksud serah pada Allah, makna tidak harus, maknanya dilarang syarak. Kita kenal si Polan. Si Polan ni memang kaki minum arak, contoh. Kenal lah dia ni, memang jahat sangatlah minum arak, ya. Dan kita tak tahu dia taubat, mati dalam keadaan maksiat, ya. Maka di sudut hukum syarak tak boleh kita kata macam mana si Polan tu kawan kita tu, neraka tu, mana ada taubat. Mana syarak tak boleh. Sebab
urusannya diserahkan kepada Allah. Ini kita kena faham bahawa akidah kita. Kerana ini pegangan ahli sunnah. Pegangan ahli sunnah. Kerana pegangan ahli sunnah menyatakan bahawa, apa dia pegangan ahli sunnah? Ahli sunnah menyatakan iman seseorang itu tidak gugur dengan sebab dosa besar yang dia buat. Dia berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata buat dosa besar gugur, rosak iman. Iman tak ada. Ya. Sebab itu para ulama yang mentafsirkan ayat, ya, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasraquha wa huwa mu'min wa la yashrabul khamr asy-syarib hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seseorang yang minum arak saat dia minum arak dia beriman. Tidaklah seseorang, ya, berzina saat dia berzina dia beriman. Jadi hadis ini bukan makna menafikan seseorang tu kafir, tapi menunjukkan bahawa iman seseorang itu berada dalam kedudukan yang paling rendah saat dia melakukan maksiat ataupun perbuatan kejahatan tadi. Sebab itu kita syarak ahli sunnah menyatakan bahawa, ya, bila mati seseorang itu dengan tidak taubat, serah kepada Allah. Pasal kaedah yang kita pegang, yaghfiru yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Tuhan berkehendak mengazab siapa yang dikehendaki, dan Tuhan juga berkehendak mengampun siapa yang dikehendaki. Itu kaedah. Mana kalau orang tu buat maksiat daripada kecil sampai besar buat maksiat, mati, adakah wajib dia masuk neraka? Tak. Mungkin Tuhan ampun dosa dia. Ini kaedah yang kita pegang. Ya, kerana ini semua, ya, adalah rahmat daripada Allah Ta'ala, termasuk kita yang buat ibadat. Bukan makna kita buat ibadat taat kepada Allah wajib masuk syurga. Bukan. Kerana kita, sebagaimana kita tahu, masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan sebab amal ibadat. Ya, kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah, bukan sebab amal ibadat. Dan dalam banyak amal ibadat kita, kerja yang kita buat, kita tidak tahu yang mana Tuhan terima, yang mana menyebabkan kita masuk syurga. Ini kita tak tahu, ni rahsia Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis banyak kisah-kisah yang menarik kepada kita. Ya, kisah perempuan pelacur, hadis riwayat Bukhari, perempuan pelacur Bani Israel. Jahatlah perempuan pelacur, ya, bagi minum anjing, Tuhan ampun dosa dia. Ya, tapi jangan dilihat hadis ni di sudut negatif. Ya, jangan kita pula kata aku ni taklah jahat sangat pelacur, sekali-sekala je. Jangan macam tu pula. Ya, nanti aku bagi minum manusia bulan Ramadan pun ada dosa. Jangan fikir macam tu. Sebab kita hadis jangan difahami di sudut negatif. Hadis ini nak menunjukkan kemurahan Allah, rahmat Allah. Allah boleh ampun dosa orang apa saja perbuatan yang dia buat. Ya tak? Jadi jangan dipandang di sudut negatif. Aku ni sekali-sekali je tinggal semayang, setahun sekali je berzina. Ini pelacur lagi Tuhan ampun. Aku bagi makan orang bulan Ramadan. Jangan fikir macam tu. Ya tak? Kerana ini hanya sekadar satu iktibar. Iktibar apa dia? Iktibar rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas, mengampun pada manusia. Begitu juga amal kebaikan. Kita tak tahu dalam banyak-banyak amal kebaikan apa amal yang Tuhan terima, apa amal yang menyebabkan kita masuk syurga. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'ah. Aku melihat seorang lelaki telah masuk syurga dengan sebab di atas dunia dahulu dia pernah memotong satu dahan kayu yang mengganggu orang di jalan. Sebab itu je. Mungkin dalam banyak-banyak amal itu yang paling ikhlas Tuhan terima pula, dengan sebab amal tu masuk syurga. Dan kita juga diingatkan dengan satu hadis, kisah seorang lelaki Bani Israel, peristiwa yang belum berlaku. Ya, seorang lelaki Bani Israel, umur 500 tahun lebih, ibadat kepada Allah, qiyam waktu siang, puasa waktu siang, qiyam waktu malam, duduk bertapa di atas gunung. Ya, ada buah-buahan dekat atas gunung tu, minum air daripada mata air.
bila mati masuk syurga lah dia, sebab ahli ibadat. Cuma malaikat yang bawa dia kata, wahai hamba Allah yang saleh, masuklah kamu dalam syurga dengan sebab rahmat daripada Allah. Bila sebab masuk rahmat Allah, dia ni ahli ibadat. Apa pula masuk rahmat? Saya nak masuk syurga dengan sebab amal ibadat. Ni cerita ni belum berlaku, akan berlaku sebagai iktibar kepada kita. Ahli ibadat ni dia kata, aku nak masuk syurga dengan ibadat aku, bukan nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan lelaki ni timbang semula amal dia. Amal yang dia buat dengan nikmat Allah Ta'ala beri mata dia. Nikmat mata tu sama nikmat lain. Kalau dia tidak boleh bayar nikmat Allah Ta'ala tadi dengan ibadat dia, hantar dia masuk neraka. Maka ditimbang sebanyak ibadat yang dilakukan selama 500 tahun, rupa-rupanya tak boleh bayar nikmat sebiji mata. Lalu Allah Ta'ala kata, bawalah hamba-Ku ini ke neraka sebab dia tak boleh bayar nikmat aku dengan amal ibadat. Nampak? Lalu lelaki ni, yang diceritakan dalam hadis, bertaubat kepada Allah, mohon ampun pada Allah, nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Ini kaedah kita dalam Islam. Sebab itu dalam Islam, sidang jemaah sekalian, kita ahli ibadat tak boleh nak belagak. Jangan perasan. Kalau kita kaki maksiat, banyak maksiat, jangan putus asa. Kerana kita tidak tahu amal mana yang Tuhan terima. Kita tidak tahu, mungkin kita ni banyak dosa tapi Tuhan ampun dengan sebab satu kebaikan yang kita buat. Ini makna ni syarat nak ajar kepada kita, Maka tiada dapat kita putuskan dengan ampun daripadanya, supaya tiada ada dosa itu hukum mubah, dan tiada dapat kita putuskan dengan seksa, kerana bahawasanya Allah Ta'ala harus atasnya bahawa mengampun akan dosa yang lain daripada kufur. Nampak? Sebab itu kita tak boleh hukum dia. Kita tak boleh hukum pula dia diampunkan oleh Allah, dan kita tidak boleh hukumkan pula dia ni mendapat seksa. Tak boleh. Mana tahu? Kerana kaedah dia, yaghfiru liman yasha, Tuhan mengampun mana-mana orang yang dia nak. Sebab kecil saja, bagi minum anjing ya Tuhan ampun. Tapi bukan makna semua orang. Jangan kita fikir semua orang macam ni cari anjing lah ustaz, bagi minum anjing. Bukan macam tu. Hadis ni pengajaran dia bukan macam tu. Hadis ni pengajaran dia ialah, lakukanlah amal yang baik dan jangan memandang remeh amalan yang kecil. Jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh amal kecil. Sedekah 10 sen, jangan pandang remeh. Menyapu kotoran di masjid, jangan pandang remeh. Walaupun kerja tu 5 minit. Kerana kita tak tahu mana amal yang Tuhan terima, mana amal yang menyebabkan dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas takdir jatuh azabnya, nescaya kita putuskan baginya dengan ketiadaan kekal di dalam neraka. Baiklah, katalah ditakdirkan seorang ni maksiat, maksiat. Kalau dia pun Allah Ta'ala azab, selagi mana dia ada iman, mana kita i'tiqad dia tidak kekal dalam neraka. Ini dia masuk syurga juga selagi mana ada iman di dalam hati dia. Ini kaedah ataupun perkara yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan dosa dan pahala. Jadi maknanya kesimpulan dalam bab taubat ni ialah tuntutan kepada syarak untuk kita bertaubat kepada Allah dengan tidak berputus asa. Dalam masa yang sama, biarpun mungkin kita rasa aku ni tak ada dosa dah, jangan macam tu. Kerana kita dah baca dalam doa tadi, wa anta a'lamu bihi minni, ada jenis dosa yang kita tak sedar dan kita tidak tahu, yang hanya Allah tahu. Sebab tu kena taubat. Seterusnya, manusia terbahagi dua. Dan kita ketahui pula bahawa manusia itu ada dua bahagi. Pertama mukmin, kedua kafir, yakni i'tibar akhir umurnya. Maka kafir itu kekal di dalam neraka dengan ijma' segala ulama. Ini bahagian manusia. Manusia terbahagi pada dua. Umumnya iaitu mukmin dan kafir. Maksud kafir ni dinilai di sudut akhir umur.
maknanya mati dalam kafir. Sebab tu dalam kehidupan kita ni yang paling penting ialah penghujung. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu dikira oleh Allah pada penghujung. Mungkin hidup daripada kecil sampai 60 tahun kafir, 1 jam sebelum meninggal dunia masuk Islam. Dia Islam ke kafir? Islam. Biarpun hidup dia 60 tahun dalam kekufuran. Sebab innamal a'malu bil khawatim. Sebab tu kata pengarang di sini, yang kita nak kata kafir tak kafir ni, manusia yang akhir umurnya dalam kafir, yang kita ketahui, ya. Sebab dalam kaedah ni, umumnya manusia ni syarak bahagikan kita kepada 4 bahagian, ya. Manusia iman dan kufur ni manusia 4 bahagian. Sini dia kata 2, mukmin dan kafir. Kalau lebih detail lagi, ada 4 bahagian. Apa dia? Yang pertama, mukmin indallah, mukmin indan nas. Itu yang pertama. Seseorang itu yang mukmin pada mata manusia, di sisi Allah mukmin juga dia. Orang tahu dia ni Islam, nama dia, IC dia, jenis orang semayang, jenis taat kepada Allah, dulu masa kecil bersunat dia, contoh amalan-amalan Islam. Di sisi Allah Islam juga. Itu yang pertama. Ada juga manusia mukmin indallah kafir, mukmin indan nas kafir indallah. Ini kita takut. Di sisi manusia dia mukmin Islam, mana tak Islam? Nama Islam, IC Islam, ya tak? Melakukan upacara Islam semua sekali lah. Tetapi di sisi Allah kafir indallah. Allah ni takut tuan-tuan. Ni takut. Ya tak? Sebab iman kita tak tahu. Mana kita tahu? Dalam ramai-ramai orang yang mati, ya, kemungkinan dia pernah melakukan perkara yang menyebabkan rosak syahadah dia. Rosak syahadah. Mungkin dia jenis orang yang ragu dengan Islam. Nampak? Tapi dia tak pernah tukar IC, tak pernah tukar pejabat pendaftaran. Jadi orang ni kafir indallah. Kubur kat mana? Kuburan Islam. Kubur belakang masjid solat tinggi. Ada ramai semayang, tapi di sisi Allah kafir. Ada juga. Ada juga manusia kafir indallah, kafir indan nas. Di sisi Allah dia kafir, di sisi manusia pun kafir. Ini senang lah, macam tadi. Mukmin sisi Allah, mukmin sisi manusia. Dan ada lagi satu jenis, ya, kafir indan nas, mukmin indallah. Di sisi mata manusia dia kafir, tapi di sisi Allah dia Islam, dia beriman. Ini pun ada juga sekumpulan manusia jenis macam ni. Dia Islam, ya, dia dah Islam dah. Dia sempat dah mengucap syahadah dengan Tok Imam di masjid, cuma nak buat appointment pergi pejabat agama. Pergi pejabat agama nak dapat sijil. Sebab kita tak boleh keluarkan sijil. Nak keluar sijil pergi pejabat agama, sijil keislaman. Nak melintas dekat pejabat agama, langgar lori bala, mati. Macam mana dia? Ya tak? Boleh dah nak sempurnakan jenazah dia. Macam mana kita nak sempurna jenazah ikut Islam berdasarkan pengakuan kita? Dokumen resmi dia masih lagi kafir. Maka disempurnakanlah ikut cara bukan Islam. Di sisi Allah insya-Allah Islam. Kerana syarat Islam tak mesti pergi pejabat agama. Syarat Islam tak mesti ada IC yang menunjukkan Islam. Ini dikatakan mukmin indallah, kafir indannas. Ni banyak kejadian, kes-kes yang berlaku, di kalangan orang, termasuk orang-orang yang hebat, yang menjadi kontroversi. Banyak tokoh-tokoh. Misalnya ada seorang penyair, ahli pemikir Jerman. Dia banyak menulis berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada kenyataan yang menyatakan dia Islam. Tapi berdasarkan tulisan-tulisan dia, sangat dipercayai dia seorang Islam.
Napoleon Bonaparte contoh, tak pernah diketahui dia Islam, tetapi daripada kata-kata dia, ya, termasuk kata-kata yang terkenal, dia kata dia menyanjung syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebab itu ada seorang penulis di Perancis mengatakan bahawa Napoleon ni seorang Muslim, walaupun dia seorang yang terkenal dengan apa ni, diktator, kejahatan dia seumpamanya, ya. Ini contoh, bukan kita nak kata dia Islam, itu kita serah kepada Allah, tapi ada pendapat yang mengatakan demikian. Dan beberapa kejadian, ya, pengalaman-pengalaman, ya, kita, sahabat-sahabat kita di luar negara, sahabat saya dulu masa di Kanada, masa dia sebagai student sembahyang jemaah di masjid, ada seorang putih ni, dia suka tengok orang Islam sembahyang. Dia tunggu waktu asar je, dia mesti ada depan surau student kita sembahyang, ya. Tapi dia tak cakap apa-apa, tunggu kita sembahyang, orang balik, student kita balik sembahyang, sembang, dia duduk depan surau. Student ni dia mula-mula fikir dia ni apa ni, pengintip ke, tak ada apa-apa, dia tak ada sembang apa-apa, sembang biasa je, ya, apa buat, belajar di mana, duduk di mana, itu saja, tak ada cerita pasal agama sangat. Beberapa bulan lepas tu, lelaki ni yang duduk depan surau ni sakit. Lalu dia pesan kepada waris dia, panggil orang yang semayang di surau, panggil orang semayang di surau, saya nak jumpa tu masa dia sakit. Lalu sahabat saya dia pun pergi ziarah dia di hospital, dan dia mengucap syahadah di hospital, ya. Bila dia mengucap syahadah di hospital, maknanya dia sahlah Islam dengan pengakuan beberapa saksi, ya, kawan-kawan Islam yang pergi ziarah dia ni. Dan dia meninggal beberapa jam lepas. Tapi bila dia meninggal, ya, kerana tidak ada dokumen dan seumpamanya, waris dia menguruskan ikut cara Kristian, ya. Tapi maknanya di sudut penyaksian di kalangan kita, maknanya pelajar-pelajar yang ada di situ menyaksikan keislaman dia. Inilah mungkin dalam kaedah yang dikatakan kafir indan nas, mu'min indallah. Kerana kita yang paling penting sekali dalam hidup kita ini pertimbangan Allah, ada pertimbangan Allah, bukan pertimbangan makhluk ataupun pertimbangan manusia. Sikit lagi, ya. Baik, bermula mukmin itu dua bahagian. Pertama yang taat, dan kedua yang asi. Maka yang taat itu di dalam syurga dengan ijma' kekal selama-lamanya, dan yang asi itu atas dua bahagi. Pertama taubat, yang kedua tiada taubat. Baik, saya nak sambung balik yang tadi tu. Terdapat di kalangan orang Islam kita ni yang kita kata mati dalam keadaan kafir zahir, tapi sebenarnya Islam. Pengalaman peribadi saya, ya, ada satu kes yang saya nak urus, ya, tapi tak sempat, tak dapat diuruskan. Apabila ada kes seorang orang Melayu kita, ya, dia berkahwin dengan orang putih. Kahwin dengan orang putih, ini biasalah di luar negara, banyak kahwin dengan orang putih. Waktu muda-muda dia kahwin dengan orang putih, dia kahwin cara Kristian lah, kahwin cara Kristian. Kemudian dia pun dah masih pegang warga negara Malaysia. Kemudian bila saat dia sakit, ya, di sudut keterangan-keterangan, bukti-bukti jelas menunjukkan bahawa dia berkahwin mengikut Kristian, maknanya undang-undang Kristian, dia pun dah pergi gereja dan seumpamanya, ya, dan dia dah pun tukar nama. Cuma saat dia sakit, dia mohon lah, minta tolong. Dia kata, Ustaz, saya nak minta tolong Ustaz, kalau saya mati, Ustaz urus ikut Islam. Jadi saya jawab, memang saya tak ada masalah nak urus ikut Islam, tapi kita tengok undang-undang apa yang kita boleh buat. Kita berada di negara orang. Yang pertama sekali, ya, dia bukan lagi warga negara Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dia dah uzur pada masa itu. Bukti-bukti yang ada, keterangan-keterangan yang ada menunjukkan semuanya dia sudah Kristian. Mana dia sudah undang-undang kita memang tak boleh buat, ya. Dan
Akhirnya dia meninggal dunia, jadi waris dia, keluarga dia menguruskan ikut cara Kristian. Walaupun mungkin dia hati kecil, dia Islam. Itu kita kata dalam hati ataupun apa yang ada dalam hati manusia itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Kalau betul dia beriman dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Tuhan ampun segala kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dia buat masa muda-muda dulu sampai berkahwin mengikut cara bukan Islam. Ini kesalahan sendiri. Ya, ini KK ni banyak sebenarnya, sedang jemaah sekalian di luar negara, orang jenis macam ni. Orang Islam kita mati nak kena bakar, mati nak kena bakar. Kemudian waris datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz tolong sempurnakan jenazah dia." Dia kata, dia berpesan jenazah dia tak nak cari Islam, dia nak bakar. Apa pula orang Islam mati nak kena bakar? Nak? Saya sebagai penasihat agama, saya nasihat, tak boleh kita orang Islam nak bakar-bakar ni, ikut cara Islam. Cumanya akhirnya dapat tahulah sebab apa cara dia nak mati dibakar. Rupanya lelaki ni, perempuan ini asalnya lelaki. Dia lelaki. Lalu dia buat proses tukar jantina. Tukar jantina. Dia jadi perempuan dah. Jadi dia dah jadi perempuan, dia takut kalau diuruskan ikut cara Islam, nanti diuruskan ikut sebagai perempuan, sebagai lelaki. Wahal dia sudah puluhan tahun menjadi perempuan. Dia lelaki, dia jadi perempuan. Dan kemudian suami dia pula suami dia. Suami ni kalau ikut-ikut tu macam Islam lah. Jadi akhirnya kerana berkait dengan undang-undang dan dia punya will, dia punya wasiat, maknanya kita ambil mudarat yang lebih ringan. Maknanya urusan soal dosa dia tukar jantina tu antara dia dengan Allah. Tapi dengan syarat, maknanya kita sempurnakan dia mengikut cara Islam. Ini banyak kes macam ni sedang dimasukkan orang-orang kita yang terlanjur. Saat akhir dia sedar. Macam-macam kes. Jenis orang kita yang ni, di Malaysia pun banyak. Kita tak tahu. Kerana kita tidak berada dalam kelompok orang macam ni, yang dah tukar jantina kemudian taubat. Taubat nak tanya pula, "Ustaz, nak taubat ni macam mana Ustaz? Saya dah buang." Macam mana nak taubat? Saya nak jadi lelaki, nak jadi perempuan Ustaz. Nak benda dah buang dah. Nak buang, nak sambung balik macam mana? Dia tanya hukum pula, boleh nikah tak Ustaz? Nak nikah macam mana? Tak, IC lelaki. Lepas tu tanya pula, "Ustaz, saya kira berkedudukan ke berzina Ustaz?" Nak jawab pun susah kita. Nak berkedudukan, nak kata, tapi macam berzina. Berzina lah hakikat. Tak? Ini kes-kes maknanya akhirnya penyudahnya mereka ni ada kesedaran. Ada kesedaran, tapi nak balik itu jalannya tu tak nampak. Ini maknanya kalau dia taubat kepada Allah, mudah-mudahan Tuhan ampun kesalahan-kesalahan. Baik, kita sikit lagi. Mukmin terbahagi pada dua, yang taat dan yang kedua asi. Maka yang taat itu di dalam syurga dengan ijma' kekal selama-lamanya. Dan yang asi itu, asi ni maknanya yang melakukan maksiat. Dua bahagian. Pertama, yang taubat, yang kedua tiada taubat. Maka yang taubat di dalam syurga dengan ijma', yang tiada taubat di dalam kehendak Allah. Tetapi daripada Imam Maturidi, thabit diseksakan jikalau seseorang sekalipun di dalam sesuatu bagi daripada maksiat, dan atas takdir kena azab, tiada kekal di dalam neraka. Baik. Dia kata mukmin ni ada dua bahagian. Yang pertama mukmin yang taat dengan mukmin yang asi. Kemudian dalam masa yang sama, ada yang asi ni, ada yang taubat, ada yang tak taubat. Yang mana taubat, Tuhan ampun dosa dia, insya-Allah masuk syurga. Yang tidak taubat ni macam mana? Ni pengarang pegang pula, dia kata yang tak taubat ikut kehendak Allah. Padahal kaedah dia kalau tak taubat umumnya masuk neraka. Tapi kata pengarang ikut kehendak Allah. Mana walaupun dia tidak taubat, tapi kerana yaghfiru liman yasha, Tuhan berkehendak mengampunkan siapa yang dihendaki, mungkin Tuhan boleh ampun dosa. Cuma Imam Maturidi menyatakan bahawa kalau dia buat maksiat, macam mana pun dia akan dikenakan azab sedikit daripada maksiat tersebut. Cuma tidak kekal dalam neraka, kerana selagi mana iman yang ada,
selama mana di dalam neraka, akhirnya sudahnya pun ia akan mendengar rahmat Allah, akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis kita berkenaan dengan bab taubat, ya. Jadi mudah-mudahan daripada bab taubat ni dapat sama-sama kita, ya, menjadikan taubat itu sebagai satu amalan harian kita, dengan kita memperbanyakkan istighfar, menaikkan salat taubat, ya, dan dalam masa yang sama berazam untuk, ya, mengelakkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyakkan amalan salih. Mudah-mudahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang mukmin yang taubatnya diterima insya-Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kurang kelemahan saya insya-Allah kita sambung dalam kesempatan akan datang. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.